Subhanallah, Nuri Iman, Mairah Dahlia, Mary Bella, Zafira Nika, Omar Kenza, Nurizah Binti Ramli, Alin, Nisra Khair, Masya Allah, Asma, Biskut Keju, Hanisah, Amin, Aisyah, Sumayyah, Fiza Siti Nur Afiza, Ibu Yaakob, Nadia Rahmat, Hafizah Safi, Syafiqah Ramli Rasul. Baik, saya baik Alhamdulillah. Ica Caca Caca Caca. Nama macam-macam. Fiza 114, Miss Nurul Hazlin, Dapur Rumah Kamarul Abdurrahman, Sumi Ahmad Jin, Nurul Saraha, Sila Syafia, Izzati Hatta, Susala Ban, si gadis biasa. Waalaikumsalam, Masya Allah. Mila Kastolesh, Nur Sofiah, Masya Allah, Alhamdulillah. Sazah, love you. I love you too. Masya Allah, kita sedang tunggu pihak sana sebab kita adalah malam ni tajuk kita adalah Sayyidatina Asma. Terima kasih. Ya, Puan Latifah, Ani Nasri, Wawa Maryam, Waalaikumsalam, Ida, Najah Hanipian, Muhammad Fizul, Aida, Afika, Rafiza. Masya Allah. Waalaikumsalam, Raudah. Okey, kita masih menunggu. Sebenarnya kita ada penganjur malam ni, masih menunggu mereka online. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa khabar semua sahabat-sahabat di Instagram? Ya, saya pun sayang semua kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah mula dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Respon kepada semua yang menonton, kalau dapat mendengar suara saya pada malam ini. Saya boleh dengar. Daripada pihak penganjur. Ustaz. Mohon respon daripada semua yang sedang menonton. Ustaz boleh dengar suara saya? Sabar ya. Ada Ida kata, Ustazah, saya stres hari ni. Bos pilih kasih. Masya Allah. Sekali lagi mohon respon kepada semua. Suara jelas ke? Okey, jelas. Ustaz boleh dengar suara saya? Bagi masa dalam seminit 2. Mohon respon. Audio dan juga video. Dapat dilihat ataupun tidak? Okey. Okey, jelas ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini daripada pertubuhan Du'afa Sejahtera dapat menganjurkan bicara ilmu yang dianjurkan oleh pihak NGO ini, dan pada malam ini insya-Allah alhamdulillah kita dapat bersama dengan seorang tokoh pendakwah yang tidak asing lagi dalam negara kita, iaitu Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun, yang juga merupakan penasihat kepada NGO Sahabat Amal Care, dan juga baru-baru ini dilantik sebagai ikon dakwah Yayasan Dakwah Islamiah Yadim. Dan alhamdulillah pada malam ini tajuk yang akan dibicarakan sangat baik, sangat menarik, iaitu Asma binti Abu Bakar, Seri Kandi Pilihan, yang insyaAllah akan dikupaskan oleh Ustazah Asma kita. Jadi minta je sebaik kepada anda semua untuk bantu share, kongsikan secara langsung ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat kepada semua yang mendengar pada malam ini secara khususnya. Jadi tanpa melengahkan masa, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah, sihat ya? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Minta maaf Ustazah, di awal tadi mungkin ada masalah teknikal sikit.
Ya, tak apa. Barangkali teknikal ni pun kena COVID agaknya. Oh, teknikal tu kena ya. Itulah. Okey. Baik, terima kasih Ustazah kerana sudi menerima undangan pada malam ni. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya silakan Ustazah Asma untuk memanjangkan lagi bual bicara pada malam ini. Silakan Ustazah. Okey. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, segala penghormatan, segala kesejahteraan adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda dan juga para sahabat. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, masya-Allah. Terlebih dahulu saya merasakan terharu sebenarnya bila saya tengok komen-komen di Instagram daripada tadi ya. Macam-macam lah perkataan, kata-kata semangat. Masing-masing ada menuliskan yalah, sayang Ustazah, moga Ustazah sehat. Macam-macam lah. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Nur Dini, Farisha, Nudina. Subhanallah, kasih sayang yang sama jugalah sahabat-sahabat di FB kan. Kasih sayang yang kita bina ni walaupun tak pernah berjumpa, tak pernah bertemu, mudah-mudahan kita membina kasih sayang ini kerana saling mencintai, berkasih sayang kerana Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, besar sebenarnya kedudukan orang yang saling berkasih sayang kerana Allah. Ini disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah, iaitu ketika di mahsyar. Dan antara 7 golongan tersebut, salah satunya adalah mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Allahu Akbar. Sebab itu kita bertemu di atas jalan menuntut ilmu, di atas jalan berpesan kepada kebenaran, berpesan kepada kesabaran. Kita berada di jalan, kita sama-sama beramal soleh. Jadi mudah-mudahan pertemuan, hubungan, kasih sayang di antara kita ini kita bina kerana Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tak dapat bertemu di dunia, mudah-mudahan kita bertemu di sebuah taman syurga Allah yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi saya juga daripada hati yang dalam sangat kasih, sangat sayangkan semua, Masya Allah, muslimin muslimat, orang mukmin dan orang mukminin dan mukminat. Begitu juga dengan siapa sahaja. Bahkan atas dasar sayang, baru-baru ini saya melakukan satu teguran adalah kerana sayang. Kan, jika tidak sayang, kita biarkan saja kerosakan, biarkan saja kemungkaran itu terus berlaku. Tapi kerana atas dasar sayang, untuk jangka masa yang panjang. Sebab sayang kerana Allah, akan dibuat walaupun ia perit, ia akan dibuktikan apabila kita menyayangi seseorang dan kita ingin selamatkan dia daripada kemurkaan Allah, dan kita ingin menyelamatkannya daripada api neraka Allah, dan kita memberi teguran bukan kerana kita ini dijamin syurga. Sebab kita tak dijamin syurga, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab kita ini bimbang dan takutkan neraka Allah, kerana itu kita menjalankan tanggungjawab yang Allah beri. Kerana kita ini tak dijamin syurga dan tak dijamin selamat daripada api neraka, maka kita terus menerus membuat
kerja-kerja amal, kerja kebajikan, kerja amal soleh, mengajak seramai mungkin, subhanallah. Kan seramai mungkin untuk bersama-sama. Saya ada tengok ustazah ada down, Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, semangat down itu perkara yang biasa bagi manusia. Saya pun sama tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada waktunya semangat, ada waktunya rasa cekal, rasa kuat, rasa nak buat itu, buat ni. Ada harinya down, tak nak buat apa-apa, menangis, terduduk dan sebagainya. Tetapi begitulah kalau kita tengok, kan, lumrah fitrah kanak-kanak sendiri. Kan, kerana dia belajar daripada jatuh, dia boleh berdiri dengan tegak. Kanak-kanak juga belajar daripada sakit dan akhirnya dia tidak mengulangi perbuatan yang boleh menyebabkan sakit. Sebab itu sebenarnya kita banyak belajar daripada jatuh supaya kita tidak lagi jatuh di lubang yang sama. Kita belajar daripada banyak kesilapan, daripada banyak dosa yang kita lakukan, kemudian kita diperlihatkan Allah kesan-kesan dosa. Jadi kita belajar supaya tidak mengulangi dosa. Sebab itu kadang-kadang bila saya sendiri down dengan sesuatu perkara, soalan yang saya akan tanya kembali, saya sebenarnya down kerana manusia ke? Jadi kalau saya down kerana manusia, adakah saya hidup untuk manusia? Adakah yang saya buat, perkara yang saya buat ni kerana nak mendapat redha, pujian, penghargaan manusia ataupun Allah? Jika benar kita buat sesuatu kerana Allah, maka tidak ada manusia yang boleh mengalahkan niat, nekat dan tindakan kita. Tapi jika kita kalah dan berhenti, kan, jika kita berhenti kerana kata-kata manusia, masa tu kita harus sedar mungkin kita buat kerana nak mendapatkan pujian, kemasyhuran, glamour dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Masya Allah, Allah Akbar. Itu sedikit mukadimah daripada saya. Saya nak mulakan tajuk kita pada malam ini yang bertajuk, sebenarnya tajuk ni diberikan oleh pihak penganjur lah, bukan saya. Pihak penganjur, jadi saya terima seadanya walaupun macam ada persamaan je tajuk ni dengan nama saya, kan. Masya Allah. Baiklah, penganjur kita pada malam ini ialah du'afa sejahtera. Bukan. Penganjur kita pada malam ini ialah du'afa sejahtera. Merupakan satu pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Subhanallah, du'afa sejahtera. Masya Allah, sangat bagus. Nama NGO yang sangat bagus, kan. Du'afa maksudnya golongan yang dhaif tapi sejahtera, nak memberi kesejahteraan kepada orang yang memerlukan. Okey, moderator pada malam ini Ustaz Muhammad Amin Ismail selaku pengerusi pertubuhan du'afa sejahtera. Penasihat pertubuhan du'afa sejahtera ialah Ustaz Dr. Zamri Mantap. Masya Allah, seorang tokoh ilmu yang saya segani, Ustaz Dr. Zamri Mantap. Kemudian yang ketiga, Haji Muhammad Hazamin Harun selaku penasihat pertubuhan du'afa sejahtera. Ustaz Haji Muhammad Hazamin ni nasyid, kan. Okey, subhanallah, seterusnya barisan ahli jawatankuasa du'afa sejahtera, para muslimin dan muslimat yang sedang menonton semua. Masya Allah. Jika kita tengok sikit latar belakang pertubuhan du'afa sejahtera, ia merupakan pertubuhan bukan kerajaan, NGO, hasil cetusan bersama bekas graduan UniSyams pada tahun 2020. UniSyams ni Sultan adalah nama Universiti Sultan Abdul Halim Muazzam Shah International Islamic yang terletak di Alustar, Kedah. Masya Allah. Misi utama NGO ini ialah menjadi platform utama kepada masyarakat awam di Malaysia untuk menguruskan tanggungjawab sosial dalam negara secara efisien meliputi aspek pembangunan ekonomi, asnaf, dakwah, pendidikan, kesihatan tanpa mengira latar belakang masyarakat. Okey. Aktiviti yang telah dilakukan oleh du'afa sejahtera, sinar kasih Ramadan, Masya Allah, kan, kepada asnaf, fakir miskin, frontliner dan sebagainya. Seterusnya misi bantuan peduli masyarakat COVID-19, jadi banyaklah bantuan yang diberikan termasuk pelarian Rohingya di Kedah. Masya Allah. Kemudian menyantuni asnaf tanpa henti, bantuan kecemasan bencana alam seperti banjir baru-baru ini dan lain-lain. Kita mendoakan supaya NGO du'afa sejahtera akan lebih kuat dan lebih teguh dalam membantu umat Islam dan juga saudara kita bukan Islam yang dalam keadaan kesusahan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita menyumbang, kan, berkongsi rezeki melalui pertubuhan bukan kerajaan ini, du'afa sejahtera,
Samalah juga macam sahabat amal care. Saya faham bila orang melakukan kerja amal ini tanpa ada bantuan keuangan memang sukar untuk kita bergerak. Jadi mereka ini NGO seperti Du'afa Sejahtera ini adalah tangan dan kaki kita. Tangan kita, kaki kita. Kaki kita tak boleh nak melangkah bantu orang susah. Tangan kita pun tak nak membantu orang susah. Tapi NGO ini menjadi tangan dan kaki kita yang menyampaikan bantuan, yang menyampaikan keprihatinan kita dan juga sedekah kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada ramai ni yang menangis selalu teraniaya kerana manusia. Tuan-tuan puan-puan sekalian, memang kadang-kadang kehidupan kita rasa kita teraniaya dengan manusia kan? Sebab manusia akan teruji dengan manusia. Kalau binatang buat pada kita, tak adalah kita nak marah sangat kan? Kalau binatang, sebab kita tahu binatang tu tak ada akal, jadi kita pun tak adalah tak layan sangatlah marah kita pada binatang, tak adalah bermusuh kan, kecil hati ke. Bahkan kalau ada binatang makan manusia kan, contoh singa ke ataupun harimau ke kan, dia tekam lepas tu makan. Harimau dengan singa tu takkan dibawa pun ke mahkamah untuk diadili kan, kesalahan, charge ke apa, sebab binatang tidak ada akal dan tidak ada tanggungjawab untuk dia pikul. Dan biasanya kita ni akan mudah sangat terasa dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kita akan rasa sangat kecewa. Orang yang paling dekat, yang paling berisiko membuatkan kita sedih. Sama ada pasangan, anak, ibu ayah, adik-beradik ataupun kawan-kawan rapat, rakan sekerja ataupun bos dan sebagainya. Inilah orang keliling kita. Sebab itu kita perlu bersiap sedia. Bersiap sedia. Apabila terluka, kita dalam keadaan yang cepat boleh merawat diri. Dan jangan expect orang boleh merawat diri kita. Kita perlu merawat diri kita dengan zikir, dengan mohon pertolongan dengan Allah dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kembali kepada tajuk. Terima kasih kepada semua yang hadir. Marilah sama-sama kita memanjangkan kebaikan ilmu yang bakal kita kongsi dengan tekan butang share kan, di hujung jari saja tekan butang share. Mudah-mudahan dengan itu dapat pahala tanpa sedar. Sebab kita tak tahu hasil daripada share kita tu berapa orang yang datang. Kalau anda malu nak share kan, ada orang malu nanti kan orang kata bajet bagus, share ceramah apa semua kan. Kita faham, tuan-tuan puan boleh je buat macam ni kan. Subhanallah, ada yang suka tulis nota kan, apa yang kita ni. Jadi bila anda tulis-tulis nota tu kan, apa perkongsian kita, sebenarnya ia menaikkan engagement perkongsian. Jadi ia sangat bagus. Jadi di situ kita dapat pahala menyebarkan majlis ilmu dan kebaikan. Okey, baiklah. Tajuk pada malam ini ialah Asma binti Abu Bakar Serikandi Pilihan. Saya nama Asma binti Harun. Asma binti Harun. Tapi wanita yang kita nak bicarakan bukan saya, tetapi Asma binti Abu Bakar. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama, dan beliau adalah kakak ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah isteri kepada sahabat Nabi Zubair. Kemudian beliau adalah ibu kepada sahabat Nabi, dan beliau adalah anak kepada sahabat Nabi. Masya-Allah. Bayangkan Asma binti Abu Bakar, seorang wanita yang mana sekeliling dia adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abu Bakar sendiri adalah sahabat Rasulullah, sahabat di kalangan wanita. Kedua, apa maksud sahabat? Sahabat adalah mereka yang hidup di zaman Rasulullah dan pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi walaupun ada seorang manusia yang jumpa Rasulullah walaupun sekali di zaman Rasulullah, dikira sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sahabat Rasulullah, Sayyidatina Asma binti Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kakak ipar Rasulullah, sebab adiknya Asma, adik dia Aisyah bernikah dengan Rasulullah. Kemudian dia adalah anak kepada sahabat BFF, best friend forever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, itu ayah dia. Kemudian sahabat Nabi ada nama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah sahabat terdekat Rasulullah, itu suami dia. Kemudian Asma melahirkan anak ketika peristiwa hijrah yang diberi nama Abdullah bin Zubair, merupakan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah.
Jadi itulah seorang Seri Kandi yang kita nak bincangkan pada malam ini. Masya Allah. Kita akan pergi kepada latar belakang, kemudian gelaran Zatun Nitaqain, kemudian tentang perjuangan Asma binti Abu Bakar, kemudian perkara yang keempat, sumbangan Asma, seterusnya sifat dermawan Asma, yang keenam, balasan berlipat ganda bagi harta yang dibelanjakan di jalan Allah, yang ketujuh, berkenaan dengan orang yang bersedekah terlepas daripada duka cita. Tadi kan ada orang kata duka cita, sedih, dianiaya, saya down Ustazah. Tunggu dan dengarkan perkongsian kita pada malam ini sampai akhir. Malam ini topik kita berkenaan dengan sirah, sejarah. Dan memang pada hari Rabu saya tetapkan topik berkenaan dengan sirah. Start daripada bulan ini kita dah mula buat mengikut topik harian. Kan? Hari tertentu berkenaan dengan rumah tangga, hari sekian-sekian. Okey, ada topik-topik pilihan. Okey, insya-Allah tuan-tuan puan-puan sekalian, tentang latar belakang keluarga. Asma adalah puteri ataupun anak perempuan daripada orang yang tergolong pertama masuk Islam, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Kita boleh tulis ya. Asma adalah anak kepada manusia ataupun insan yang pertama yang masuk Islam, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibunya adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Boleh tulis nama ibu ataupun isteri Abu Bakar ini adalah Qutailah. Okay, kita buat rapat sikit. Oh, tak boleh. Okey. Asma binti Abu Bakar merupakan ibu daripada sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah ibu kepada sahabat Nabi. Aisyah, isteri Nabi Muhammad SAW, ialah adik-beradiknya. Sebab okey, manakala Abdullah bin Abu Bakar ialah adik-beradik Asma seibu dan sebapa. Subhanallah. Okey, latar belakang antara yang terawal memeluk Islam. Asma merupakan antara yang terawal memeluk Islam. Beliau telah memeluk Islam sejak berada di kota Mekah lagi, sebelum hijrah. Dan merupakan dalam kalangan 17 manusia yang terawal masuk Islam. 17 orang terawal masuk Islam, salah seorangnya adalah Asma binti Abu Bakar. Baiklah, kita lihat latar belakang perkahwinan Asma bersama Zubair Al-Awwam. Asma bernikah dengan Zubair Al-Awwam sebelum hijrah. Dan mereka dikurniakan anak bernama Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mundir bin Zubair, Muhajir bin Zubair dan Hashim bin Zubair. Berapa orang anak Asma? 5 orang. Abdullah, Urwah, Mundir, Muhajir dan Hashim bin Zubair. 5 orang. Saya 7 orang. Subhanallah. Asma tidak lama menikah dengan Zubair. Kerana akhirnya Asma berpisah dengan suaminya Zubair dan Asma tinggal bersama anaknya Abdullah bin Zubair. Subhanallah. Okey, ahli keluarganya di kalangan para sahabat. Beliau merupakan seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta beriman dengannya. Beliau seorang sahabat, begitu juga ayahndanya seorang sahabat. Okey, kita dah sebutkan tadi. Masya Allah. Tentang kewafatan Sayyidatina Asma. Asma dikurniakan umur yang panjang. Di antara sahabat Nabi yang berumur panjang. Dan beliau meninggal dunia tidak lama setelah puteranya Abdullah bin Zubair meninggal dunia. Ada riwayat mengatakan umur Asma mencecah 100 tahun. Ataupun 9 tahun lebih lah, hampir 100 tahun begitu. At-Tabari mengatakan bahawa Asma meninggal selang 10 atau 20 hari setelah Abdullah bin Zubair gugur. Anak pertama Asma binti Abu Bakar. Baiklah, perjuangan Asma sering dikaitkan dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Beliau memainkan peranan penting dalam menjayakan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ayahnya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak berhijrah, Asma memotong tali pinggangnya menjadi 2 potongan. Dari sinilah ia mendapat gelaran Zatun Nitaqain yang bererti pemilik 2 tali pinggang. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, macam cerita pasal diri saya pula. Jangan salah faham yang saya sebut Asma. Asma ni adalah Asma binti Abu Bakar, seorang Seri Kandi muslimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pencetus juga, penyumbang kepada kemenangan Islam dan sebagainya.
Okey. Hadis riwayat Bukhari 2979 menceritakan tentang Asma binti Abu Bakar. Ini hadis riwayat Bukhari 2979. Maksudnya, aku menyiapkan bekal perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Abu Bakar. Ketika baginda hendak melakukan hijrah ke Madinah, dia berkata, dan kami tidak mendapatkan kain untuk mengikat bekal makanan dan minuman baginda. Lalu aku katakan kepada Abu Bakar, demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatu untuk mengikat perbekalan tersebut, kecuali kain tali pinggangku. Abu Bakar berkata, kalau begitu kamu potong 2 tali pinggangmu itu, di mana yang sepotong kamu gunakan mengikat air dan sepotong lagi untuk mengikat bekal makanan. Maka kemudian aku melaksanakannya. Kerana peristiwa itu kemudian Asma radhiyallahu anha dipanggil dengan gelaran Zatun Nitaqain, pemilik 2 potong tali pinggang. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, keberanian Asma binti Abu Bakar menyelah ketika peristiwa hijrah Rasulullah dan ayahandanya daripada Mekah ke Madinah. Pada saat itu, jika kita mengimbau kembali sirah, para musuh Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, kan, musyrik ni telah memberikan tawaran yang sangat istimewa kepada sesiapa yang boleh menangkap Muhammad hidup-hidup ataupun membunuh Muhammad, maka akan diberi upah. Sebahagian yang berpendapat mengatakan upah itu berupa 80 ekor unta merah. Ada yang mengatakan 100 ekor unta merah, begitulah. Kalau zaman kita sekarang, tuan-tuan puan-puan sekalian, barang yang paling berharga zaman kini adalah emas. Kan? Emas satu nilai yang berharga. Tetapi pada zaman tersebut, yang paling berharga, harta yang paling bernilai tinggi adalah unta merah. Siapa yang memiliki unta merah ini, itu adalah lambang kekayaan. Bayangkan tawaran ketika itu, siapa yang boleh mengejar, menangkap Muhammad hidup-hidup ataupun membunuh, akan diberi tawaran unta merah sebanyak 100 ekor. Ada riwayat mengatakan 80 ekor. Lalu pembunuh upahan, penjejak, para musyrikin, bila mendengar tawaran itu, mereka berlumba-lumba untuk menangkap, kan, berlumba-lumba untuk mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dan ketika peristiwa tersebut, peristiwa hijrah ini berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar telah diilhamkan oleh Allah untuk menelusuri jalan yang tak biasa dilalui. Macam kita lah, contohnya nak kita nganu jalan, ada 2 jalan, Muazzam Shah ataupun lalu jalan highway daripada Gombak, kan, kita panggil LPT. Tapi bayangkan kalau ada hamba Allah yang tak lalu 2 jalan utama tu. Dia melalui jalan hutan mungkin sekian-sekian, tempuh sungai, hutan, sungai, lepas tu tembus. Jadi ketika itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar juga tidak melalui jalan yang biasa dilalui oleh pedagang, kerana kita tahu antara Madinah ke Mekah ini biasa pedagang-pedagang Arab menempuh perjalanan. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, satu, tak menempuh perjalanan biasa. Kedua, mereka diberikan ilham oleh Allah untuk bersembunyi dahulu. Sebab ketika ini penjejak, pembunuh upahan sedang mengejar, maka mereka tak boleh meneruskan perjalanan, melainkan keadaan sudah pun tenang ataupun selamat. Dalam perjalanan tersebut, Allah ilhamkan untuk berada di sebuah gua. Tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam peristiwa ini saya ingin bercerita juga tentang kehebatan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Siapa Abu Bakar? Ayahanda kepada Asma binti Abu Bakar. Ketika peristiwa hijrah ini diperintahkan oleh Allah, jika kita lihat antara hikmah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan Nabi Muhammad pergi hijrah dengan Saidina Umar. Sebelum Rasulullah melakukan hijrah, Saidina Umar telah melakukan hijrah terlebih dahulu. Dan beberapa orang sahabat dah telah bergerak dulu. Ketika berlakunya perintah hijrah, bukan Rasulullah yang pertama yang melakukan perjalanan menuju ke Madinah. Kan, apabila tentangan terhadap umat Islam semakin parah, semakin dahsyat tuan-tuan puan-puan sekalian, kan, pembunuhan kejam, penyiksaan yang kejam, maka masing-masing mula melakukan hijrah. Dan apabila perintah hijrah ke Madinah, Rasulullah memerintahkan untuk beberapa orang sahabat pergi dahulu. Masya Allah.
Sebab Rasulullah masih lagi menunggu bilakah waktunya untuk Allah perintahkan Rasulullah untuk melakukan hijrah. Jika kita tengok balik sirah Saidina Umar radhiyallahu anhu, kita tahu dia dikenali sebagai seorang lelaki yang tegas, lelaki yang berani, lelaki yang tegas, berani, dan tidak ada orang yang berani untuk berhadapan dengan Saidina Umar. Ketika Saidina Umar ingin melakukan hijrah ke Madinah, Saidina Umar pergi ke kawasan Kaabah, yang masa itu Kaabah masih lagi ada berhala-berhala, kemudian masih lagi menjadi tempat penyembahan, tempat ibadah kaum musyrikin. Saidina Umar pergi, kemudian Saidina Umar melakukan tawaf, kemudian buat solat, kan. Ketika Saidina Umar melakukan perbuatan tersebut, Saidina Umar buat secara terangan di hadapan para musuh, tuan-tuan puan-puan sekalian. Saidina Umar memang dikenali dengan seorang yang tegas dan sangat berani. Dan setelah Saidina Umar melakukan beberapa ibadah di kawasan berdekatan dengan Kaabah, kemudian Saidina Umar lalu menyeru ataupun memberi amaran, berkata secara terang-terangan, siapa yang mahu melihat anaknya, siapa yang nak kematian anak lelakinya, dan siapa yang ingin kehilangan suaminya. Begini. Saidina Umar sebut begini, siapa yang nak seorang ibu kehilangan anak lelakinya dan seorang isteri menjadi balu kerana kematian suaminya, maka jumpalah aku di sebalik bukit ini. Maksudnya Saidina Umar ni dalam keadaan yang berani lalu beri amaran, soalannya nak bagi tahu dia nak pergi hijrah ni, dia nak pergi ke Madinah ni. Siapa yang berani nak menghalang dia? Siapa yang nak halang dia ni? Berhadapan dengan dia. Lalu dia beri amaran, dia kata siapa yang nak menjadikan isterinya balu. Maksudnya orang tu akan dibunuh oleh Umar lah. Ataupun seorang ibu menghadapi kematian anak lelaki. Ataupun seorang anak kehilangan ayahnya. Maka bertemulah aku di sebalik bukit ini. Oh, tegas, garang. Kan Saidina Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya tak ada siapa yang menghalang Saidina Umar melakukan hijrah dengan begitu mudah. Masya Allah, Allahu Akbar. Antara maksudnya pendapat ataupun hikmah kenapa Rasulullah SAW tidak ditakdirkan Allah, tidak dipitakan Allah untuk melakukan hijrah bersama dengan Umar. Kalau kita fikir secara logik, kalau Rasulullah hijrah dengan Saidina Umar, mungkin senang, tak perlulah nak bersembunyi di gua, tak perlulah nak sampai tempuh perjalanan yang tak biasa dilalui. Kan mudah, tempuh je, pergi je sedapat. Orang memang takut Saidina Umar, orang tak beraninya nak lawan. Tapi Allah takdirkan, Allah perintahkan Rasulullah pergi melakukan hijrah bertemankan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saidina Abu Bakar dikenali seorang lelaki yang lemah lembut, lelaki yang santun, lelaki yang penuh dengan belah kasihan dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sudah tentu ada hikmah yang besar. Antaranya adalah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dilindungi oleh Allah sepenuhnya. Kan? Bukanlah Rasulullah dapat perlindungan daripada Umar, Rasulullah dilindungi oleh Umar. Tidak. Rasulullah dilindungi, Saidina Abu Bakar dilindungi oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Masya Allah. Jadi antara kisah sedih Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey, baiklah tuan-tuan puan-puan sekalian. Mungkin ramai yang tak tahu berapa umur Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar adalah bapa mertua Rasulullah. Bapa mertua Rasulullah. Kan membesar lebih kurang dengan Rasulullah. Sebab yang berkahwin dengan Rasulullah adalah anak perempuannya, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang dikahwinkan ketika masih kecil lagi. Masya Allah. Dalam perjalanan Rasulullah dengan Saidina Abu Bakar, sahabat-sahabat sekalian, Saidina Abu Bakar berjalan, kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke depan, sekejap kanan, sekejap kiri. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu berjalan begitu? Kan? Kejap ke kanan, kejap depan, kejap kiri. Lalu Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, sekiranya ada anak panah musuh, kan, belakang punya, kejap belakang, kejap ni, sekiranya ada anak panah musuh yang ingin menujukan kepadamu ya Allah, biarlah terkena pada batang tubuhku dulu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Hebat Saidina Abu Bakar. Masya Allah, tuan-tuan puan-puan sekalian.
Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar bersorangan dengan Rasulullah, tapi dalam keadaan dirinya sendiri yang lemah, kan, bukannya kuat, sebab umur Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar selang dalam 2 tahun macam tu je. Kalau ketika peristiwa hijrah ini Rasulullah umur dalam 53 tahun, Sayyidina Abu Bakar dalam 55 tahun, tua dalam 2 tahun. Maksudnya mereka berdua ni adalah warga emas kalau umur kita sekarang. Rasulullah umur 53, Sayyidina Abu Bakar pula 55, masing-masing dah menuju ke usia emas dah. Kan, 10 tahun je lagi Rasulullah meninggal dunia. 10 tahun, 53, 63 Rasulullah meninggal dunia. Masya Allah. Maksudnya, kita ni jangan bayangkan orang muda umur 30 lebih pergi nak merentas padang pasir ni, tak. Bukan umur 30 lebih, bukan umur 40 lebih, dah umur 50 lebih. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana sayangnya dia pergi berjalan kiri kanan bergerak dengan cara begitu. Rasulullah tanya kenapa? Ya Rasulullah, sekiranya ada musuh yang ingin memanah, maka biarlah terkena pada batang tubuhku dulu. Kemudian apabila mereka membuat keputusan ilham daripada Allah untuk bersembunyi di Gua Sur. Subhanallah. Ini adalah teknik ataupun taktikal daripada dikesan dan dijejaki oleh kafir Quraisy. Dan berlakulah satu lagi peristiwa yang sangat mengharukan ketika Gua Sur ni satu gua yang tidak dijejaki ataupun tidak pernah dimasuki oleh manusia. Tak pernah dimasuki. Maksudnya ada gua-gua tertentu manusia biasa masuk, mungkin manusia duduk, mungkin manusia wallahualam ada aktiviti lah. Tetapi Gua Sur bukan gua yang biasa dimasuki dan tak ada manusia masuk. Maka kita boleh bayangkan gua ini berada di atas bukit, bukit yang berbatu-batu, batu yang tajam dan sebagainya. Kemudian laluannya tak pernah dilalui oleh manusia, sudah tentu bukit ini sangat sukar untuk dilalui. Lalu ketika itu Sayyidina Abu Bakar meminta Rasulullah, kan, dia menundukkan dirinya dan meminta Rasulullah naik ke atas belakangnya. Dan dia ingin mengendong Rasulullah sampai naik ke Gua Sur. Subhanallah. Sayyidina Umar meminta juga, kan. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah tidak boleh menolak. Rasulullah pun duduklah di atas, maksudnya belakang, dan Sayyidina Abu Bakar dalam usianya 55 tahun lebih kurang mengendong Rasulullah di belakangnya sambil dia mendaki Gua Sur. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Dan mungkin kita bayangkan, tuan-tuan puan-puan sekalian, mungkin Abu Bakar sadar, mungkin Abu Bakar berbadan besar, kuat kot walaupun umur 50 lebih. Mungkin dia maksudnya dia badan yang kaka lah, kan, kuat. Sebab tu dia mampu menampung berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kita baca sirah sahabat-sahabat sekalian, fizikal Sayyidina Abu Bakar digambarkan seorang lelaki yang kurus kering. Bahkan kekurusan Sayyidina Abu Bakar ini terlihat pada batang tubuhnya itu, rangka tulang dan sebagainya. Maksud Sayyidina Abu Bakar yang kita ceritakan ini bukannya lelaki yang berbadan sasa, tetapi lelaki yang semangatnya perkasa. Kan, badannya kurus, badannya kurus sahabat-sahabat sekalian, dalam keadaan usia dah 54-55 tahun. Namun kerana besarnya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia juga penat, tuan-tuan puan-puan sekalian, tetapi ketika nak mendaki Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar meminta Rasulullah dan dia ingin mengendong Rasulullah sampailah naik. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan cerita ini bukan berakhir di situ saja. Apabila sampai ke depan pintu Gua Sur, subhanallah, satu gua yang tidak pernah dimasuki oleh manusia, maka sudah tentu di hadapan Gua Sur itu adanya kita panggil sawang lah, ataupun ada sawang, ataupun ada, maksudnya ada sarang burung. Kita dengarkan kisah tu. Lepas tu lebah membuat sarang. Maka Sayyidina Umar meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tunggu di luar, lalu Sayyidina Abu Bakar masuk dahulu. Kerana Sayyidina Abu Bakar berniat, jika ada binatang yang berbisa, biarlah terkena pada dirinya dulu. Jika ada apa-apa, kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk dan membersihkan kawasan gua, dalaman. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengambil serbannya, kemudian dipotong, menutup lubang-lubang. Sebab dibimbangi adanya binatang-binatang yang berbisa. Allahu Akbar, subhanallah. Setelah selesai, ini sangat tinggi kecintaan saya Abu Bakar pada Rasulullah. Setelah selesai, saya Abu Bakar pun mempersilakan Rasulullah untuk masuk. Apabila masuk,
Kan, kemudian Sayyidina Abu Bakar duduk bersila, bersimpul. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun meminta Rasulullah, "Ya Rasulullah, silalah berehat di atas ribaku ya Rasulullah." Dan saat ini Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, kamulah yang lemah, kamulah yang penat, wahai Abu Bakar." Tapi tidak, Sayyidina Abu Bakar tetap meminta Rasulullah untuk tidur kan di atas ribaannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini seorang bapa mertua dengan menantunya. Rasulullah adalah menantu kepada Sayyidina Abu Bakar. Namun hubungan sahabat seperjuangan melangkaui segala-galanya. Kasih sayang kerana Allah, kasih sayang kerana Islam, kasih sayang kerana Rasulullah melangkaui segala-galanya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Setelah itu, apabila Rasulullah telah berada di atas riba dan Rasulullah telah pun terlelap, dah pun terlena, tuan-tuan puan-puan sekalian, Masya Allah, ada satu lubang yang tak dapat ditutup. Tak dapat ditutup sebab ini gua yang terbiar, manusia tak masuk, jadi ada binatang-binatang. Lalu Sayyidina Abu Bakar menutup dengan salah satu anggota badannya, dikatakan kakinya. Maksudnya sambil dia meriba Rasulullah, sambil itu dia menutup lubang tersebut dengan kakinya. Kemudian akhirnya disengat oleh binatang berbisa dan Rasulullah hanya menyedari bahawa Sayyidina Abu Bakar sedang menahan sakit apabila ada air mata Sayyidina Abu Bakar yang jatuh menitih ke atas pipi Rasulullah. Dan lalu Rasulullah terkejut. Rasulullah bertanya, "Kenapa Abu Bakar?" Lalu Abu Bakar menceritakan bahawa dia sedang menahan sakit. Kemudian Rasulullah kata, "Kenapa kamu tidak mengejutkan aku?" Kemudian Abu Bakar kata, "Aku tidak sanggup mengejutkanmu ya Rasulullah." Lalu dikatakan Rasulullah meludah. Kemudian Rasulullah membacakan doa tertentu. Kemudian Rasulullah menyapu kepada bahagian yang disengat. Subhanallah, kemudian kaki yang disengat tersebut sembuh dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pernah menyebutkan, sesungguhnya kaki yang Rasulullah pernah mengubatku, itulah kaki yang paling kuat sampai akhir usia Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya kaki itulah yang paling kuat. Masya Allah, barakah ailiu Rasulullah, dan dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ada yang kata berdosa memusnahkan tempat tinggal makhluk yang lain. Dalam peristiwa ni, Sayyidina Abu Bakar bukan memusnahkan, hanya pergi berlindung dan tidak membunuh apa-apa binatang, cuma menutup beberapa lubang kan yang boleh menyebabkan mungkin binatang-binatang yang berbisa dan sebagainya. Memusnahkan tempat tinggal binatang ni, ia contohnya seperti hutan yang menjadi hutan simpan yang sepatutnya tempat tinggal binatang, lalu dimusnahkan oleh manusia yang rakus, aktiviti pembalakan, pembinaan dan sebagainya. Ini salah satu kerosakan yang dilakukan oleh tangan manusia kerana kerakusan. Ataupun manusia yang tak bertanggungjawab kemudian menuangkan sisa daripada kilang ke sungai yang tidak mengikut piawaian lah. Akhirnya binatang-binatang dalam sungai, ikan dan sebagainya akan mati. Ini adalah bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kalau kita masuk hutan, buat laluan yang elok apa semua, tak ada masalah. Masuk gua kan, tempat yang ni tak ada masalah. Dan apa yang Sayyidina Abu Bakar buat itu bukanlah sebagai tanda merosakkan tempat tinggal binatang. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, banyak lagi kisah sebenarnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dalam peristiwa hijrah ini. Cuma saya nak kembali semula kepada kisah Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Saat Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar berada di dalam Gua Sur, yang bertugas sebagai menghantar makanan adalah Asma. Menghantar makanan dalam keadaan situasi yang tegang, dicari, dijejaki dan sebagainya. Di sini kita lihat keberanian Sayyidatina Asma. Subhanallah. Bayangkan ya, seorang wanita yang sedang hamil. Dikatakan wanita Sayyidatina Asma ketika ini telah pun syarat hamil. Dalam keadaan gelap gelita, Sayyidatina Asma menempuh padang pasir untuk menghantar bekalan makanan lebih kurang dalam 3 hari. Saat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berada di Gua Sur, menaiki gua, subhanallah, memanjat bukit yang tajam. Kemudian dia memotong, sebab ketika nak naik tu, kita sama sekarang kalau pakai subhanallah, kalau kita pakai kain sekarang dah ada getah.
Tapi bayangkan zaman tersebut yang mengikat kain adalah tali. Kemudian ketika Asma nak naik mendaki bukit Sur, kemudian sedang Asma fikir macam mana bekas makanan ni dia nak panjat lagi, dan waktu yang sama dia pun hamil mengandung, dan masa sama dia juga dalam keadaan yang ialah dalam keadaan yang perlu pegang. Akhirnya dia potong tali pinggangnya, kemudian dia ikat pengikat bekas makanan, dan dia ikat kembali sebahagiannya kepada pinggangnya kan, kalau tak melurutlah, dan dia panjat ke bukit, ke Gua Sur. Sebab itu diberi gelaran Zatun Nitaqain, Asma binti Abu Bakar, 2 tali pinggang. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian, ada satu peristiwa yang lain yang menunjukkan keberanian Asma binti Abu Bakar. Apabila Abu Jahal, sama ada Abu Jahal atau Abu Lahab, saya lupa yang mana satu, datang ke rumah Asma binti Abu Bakar. Subhanallah. Lalu bertanya kepada Asma, "Wahai Asma, mana ayahmu? Mana ayahmu dan Muhammad?" Macam itulah. "Wahai Asma, bagi tahu aku di mana mereka." Sedangkan Asma antara orang yang tahu di mana ayah dia dan Rasulullah bersembunyi. Lalu Asma dengan berani berhadapan dengan Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Antara dua itulah. Tak siap saya Abu Jahal. Kan? Lalu Asma menjawab dengan berani, "Sejak bila lelaki Quraisy akan beritahu kepada wanita di rumahnya ke mana dia nak pergi?" Subhanallah. Kenapa Asma menjawab dengan cara begini? Kerana budaya masyarakat Quraisy, kalaulah lelaki nak keluar daripada rumah, memang dia tak bagi tahu kepada isteri ataupun anak-anak dia. Tak adalah, abang nak pergi mengetir kejap ni, abang nak pergi mancing ni. Maksudnya, budaya masyarakat Quraisy ni, kalau lelaki nak keluar je. Kadang isteri tak tahu pergi mana. Perempuan tak tahu pergi mana. Jadi Asma menjawab, Asma tak jawab bijak jawapan dia. Asma Abu Bakar ni dia tak jawab, "Mana aku tahu." Kan, aku tak tahu. Tapi Asma menjawab, bila lelaki Quraisy memberitahu ahli keluarganya dia nak ke mana. Lalu apabila Abu Jahal mendengar jawapan Asma yang berani begitu, dalam keadaan bayangkan Asma wanita kan, dengan mengandungnya apa kan, bila berhadapan dengan musuh ni, musuh yang membenci, musuh yang sangat bahaya, yang garang, ketua musuh ni, Abu Jahal ni, Masya Allah. Lalu Abu Jahal pun menampar pipi Asma sehingga berdarah dan tercabut anting-antingnya. Itulah gambarannya, Masya Allah. Kebijaksanaan Asma juga terselah ketika atuknya, subhanallah, datuk kepada, iaitu ayah kepada Saidina Abu Bakar. Ayah Saidina Abu Bakar ini seorang lelaki yang buta, subhanallah. Kan, apabila ayah kepada Saidina Abu Bakar, atuk kepada Asma ni, bila dia tahu anaknya Abu Bakar melakukan hijrah, kan, melakukan hijrah ke Madinah, ketika ini ayahnya belum memeluk Islam. Lalu cuba cari jap nama ayah Saidina Abu Bakar siapa. Kan, rasanya Abu Quhafa, wallahu alam, cuba cari sekejap. Okey, ayah Saidina Abu Bakar, cuba cari internet. Okey. Ketika itu ayah Saidina Abu Bakar ni berkata kepada Asma, "Celakalah kamu, macam itulah, rugilah kamu. Kan, bahawasanya ayah kamu ni tidak meninggalkan kamu apa-apa, wahai Asma. Ayah kamu ni macam teruklah." Sebab Abu Bakar, sahabat-sahabat sekalian, memang seorang yang hartawan, seorang yang memiliki harta lah, kan, seorang yang businessman juga, tetapi telah membelanjakan semua hartanya di jalan Allah. Ketika peristiwa hijrah, dia berikan hartanya, belanjakan hartanya, beli kuda, beli itu untuk kelengkapan. Maksudnya hijrah dilakukan berkuda, naik unta dan sebagainya untuk perjuangan agama Allah. Bayangkan. Dan ketika ini ayahnya kan berkata kepada anaknya Asma, kesianlah kat engkau ni Asma, kan, kesianlah ni dekat anak-anak ni kan, sebab ayahmu pergi tak meninggalkan apa-apa harta pun, tak tinggalkan apa-apa. Teruklah, maksudnya atuk ni kata teruknya lah. Teruk ni siapa? Anak dia sendirilah. Lalu Asma sangat bijak ketika itu, lalu dia meletakkan beberapa biji batu dalam satu lubang, dan lubang itu biasanya lubang yang disimpan harta lah. Jadi Asma ni dia mengambil tangan atuk dia yang buta ni, lalu dia bawa tangan tu, lalu dia kata letak batu, lepas tu dia letak kain. Lepas tu dia kata, "Wahai atuk kan, atuk, sesungguhnya ayah ada meninggalkan sesuatu." Bagus dan bijaknya Asma ni, dia bukan menambah perisa pula. "Betul lah tu, kan, ayah tak ada tinggal apa-apa, semua dibelanjakan, tak ada tinggal lah belanja ni, kita nak makan apa." Tak ada.
Asma bijak menjaga apa? Menjaga maruah ayahnya. Supaya atuk ni kan, ayah kepada ayah Sayyidina Abu Bakar ni tidak bersangka buruk kepada anaknya. Lalu berkata, wahai atuk, ayah ada tinggalkan sesuatu. Lalu dia bawa tangan atuk dia tu merasakan. Supaya rasa, sebab orang buta dia tak nampak apa yang ada dalam tu. Tapi dia rasa-rasa sebenarnya bawah tu batu. Lepas tu atas tu adalah kain. Masya Allah, Allahu Akbar. Lalu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, atuk kepada Sayyidatina Asma tadi terus senyum, maksudnya mengatakan bahawasanya anaknya Abu Bakar tu tidaklah melakukan kezaliman. Masya Allah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ketika peristiwa hijrah, Asma dalam keadaan hamil. Tatkala Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin berhijrah, maka hijrahlah Asma bersama suaminya. Beliau pada ketika itu sedang syarat mengandungkan Abdullah. Bukan doa, nama ayah Sayyidina Abu Bakar. Maka hijrahlah Asma bersama dengan suaminya. Beliau pada ketika itu sedang syarat mengandungkan Abdullah ibn Zubair. Asma melahirkan anaknya Abdullah ketika di Quba. Masya Allah. Abdullah bin Zubair adalah anak pertama dalam Islam yang dilahirkan setelah hijrah. Tuan-tuan, bayangkan ya, Asma binti Abu Bakar ni, dia melakukan hijrah, kan, menempuh perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Daripada Mekah ke Madinah, perjalanan lebih kurang dalam 400 km, lebih kurang 450 km, memakan masa berhari-hari dalam keadaan syarat mengandung. Subhanallah, syarat mengandung. Dan sebaik saja Asma tiba di Madinah, Asma melahirkan anak, iaitu yang diberi nama Abdullah bin Zubair. Ini adalah anak pertama setelah hijrah. Subhanallah, anak pertama setelah hijrah. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, perjuangan Asma. Daripada Asma ketika dia mengandungkan anaknya Abdullah bin Zubair, dia masih berada di Makkah. Dia berkata, subhanallah, ini adalah daripada hadis riwayat Bukhari 3909. Kemudian aku hijrah ke Madinah, padahal aku sudah syarat hamil. Kemudian aku berhenti di Quba, Masya Allah, dan perjalanan kemudian berhenti di Quba. Dan aku melahirkan di sana. Lalu aku bawa anakku kepada Rasulullah SAW dan meletakkannya di pangkuan baginda. Rasulullah SAW meminta sebuah kurma lalu dikunyahnya. Sesudah itu disuapkannya ke mulut bayiku. Tahnik. Rasulullah tahnik anak Sayyidatina Asma. Itulah makanan yang pertama kali masuk ke mulut bayi itu. Kurma yang telah bercampur dengan air ludah baginda. Kemudian Nabi SAW mendoakan keberkatan baginya. Dialah bayi yang pertama lahir dalam Islam. Subhanallah. Masya Allah. Bayi yang pertama setelah hijrah dan bayi yang pertama setelah Islam, Masya Allah, ialah Abdullah bin Zubair, anak kepada Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Masya Allah. Antara sumbangan Sayyidatina Asma, Masya Allah, meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Ada 58 buah hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Asma dan tersebar di pelbagai kitab hadis. Hadis-hadis diriwayatkan oleh Asma meliputi hadis tentang taharah, Masya Allah, haiwan korban, zakat, tentang pakaian dan perhiasan, adab, pernikahan, sikap yang baik terhadap haiwan, puasa, haji, zakat fitrah, solat, azan dan pelbagai hadis yang lain. Masya Allah. Okey, jika kita lihat nama gelar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, mana nama ayah Sayyidina Abu Bakar? Abdullah bin Osman bin Amir bin Ka'ab bin Zaid. Okey. Tak, sebenarnya kena cari nama ayah Abu Bakar. Gelaran, tak jumpa. Okey, tak apa. Okey, seterusnya, sifat dermawan Asma binti Abu Bakar. Seperti mana bapanya, Abu Bakar, Asma juga terkenal dengan sifat suka menderma. Suka menderma. Masya Allah. Ini disebut dalam hadis riwayat Muslim. Maksudnya, daripada Asma binti Abu Bakar bahawa dia mendatangi Nabi SAW lalu bertanya, wahai Nabi Allah, aku tidak mempunyai apa-apa untuk disedekahkan selain yang diberikan Zubair suamiku kepadaku untuk belanja rumah tangga. Apakah aku boleh memberikan sedikit dari apa yang telah diberikannya kepadaku? Rasulullah SAW berkata, berikanlah yang sedikit dan yang kamu mampu, namun janganlah kamu bakhil, kerana Allah akan menyempitkan rizkinya ke atas dirimu. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat sekalian. Sayyidina Asma seorang yang dermawan, pemurah. Dia pergi jumpa Rasulullah apabila dapat hadis ataupun kesaan, kan,
ataupun bila mendapat mendengar hadis Nabi tentang kelebihan berinfak, menderma, Masya Allah. Lalu Rasulullah Sayyidatina Asma bertemu dengan Rasul lalu bertanya, wahai Nabi Allah, aku tidak mempunyai apa-apa harta, tak ada apa-apa harta untuk disedekahkan, melainkan sedikit nafkah yang diberikan oleh suamiku untuk belanja rumah tangga, untuk makan minum ni, untuk belanja rumah tangga. Apakah aku boleh memberikan sedikit apa yang telah diberikan oleh suamiku kepada jalan Allah, kepada infak? Masya Allah, Allahu Akbar. Kita tahu Asma ada berapa orang anak? 5 orang tadi. Jadi dengan sedikit harta, Asma tetap ingin bersedekah. Masya Allah, ini duit belanja yang ngam-ngam saja ni. Lalu Rasulullah pun menjawab, berikanlah yang sedikit dan yang kamu mampu. Namun janganlah kamu bakhil kerana Allah akan menyempitkan rezekimu. Jadi di sini Rasulullah bukan jawab, tak apalah Asma, sikit sangat yang kamu ada tu pun cukup-cukup makan je kan Asma. Tak. Rasulullah tetap memberi galakan dan gesaan. Sedekah wahai Asma. Sedekahlah dengan sedikit yang kamu mampu. Walaupun kamu ada sedikit, maka sebab Asma kata aku dah tak ada apa-apa ya Rasulullah, ada sikit je untuk belanja rumah tangga. Tetap Rasulullah kata sedekahlah sedikit wahai Asma daripada belanja itu. Kerana janganlah kamu bakhil, jangan kamu kedekut. Kerana jika kamu kedekut, maka Allah akan sempitkan rezekimu. Jadi tuan-tuan puan-puan, antara sebab rezeki kita sempit antaranya adalah kerana ada sifat bakhil dan kedekut. Dan kita kadang-kadang buat alasan, apa yang kita ada pun cukup-cukup makan je. Sebab itu orang yang selalu beralasan dengan cukup-cukup makan je, memang sampai akhir hayat dia cukup-cukup makan sahaja. Tuan-tuan puan-puan sekalian, siapa yang menghalang sedekah, siapa yang tidak melakukan sedekah dengan alasan saya pun cukup-cukup makan je kan, apa yang ada ni pun apa yang ada sekian-sekian. Maksudnya di situ ada sifat bakhil. Orang yang cukup-cukup makan ada portion sedekahnya. Orang yang terlebih makan, portion sedekahnya lagi banyak. Maksudnya perintah ataupun pahala sedekah ini jangan kita lepaskan. Sebab apa? Pahala sedekah kita tahu sangat besar. Nabi SAW bersabda, sedekatun junnah, sedekah ini adalah perisai api neraka. Sedekah akan memadamkan api neraka ibarat air memadamkan api. Subhanallah. Dan banyak lagi lah manfaat sedekah, antaranya hadis Nabi, berinfaklah, bersedekahlah, nescaya Allah akan berinfak kepadamu. Orang yang selalu berinfak, selalu banyak sedekah, Allah akan menambah-nambah rezeki. Orang yang bakhil dan kedekut akan disempitkan rezeki oleh Allah sebagaimana hadis Nabi tadi. Sebab itu, kita tak boleh kata, bab sedekah ni orang kaya lah, orang yang mampu lah, kita tak mampu buat apa sedekah. Kita akan menyesal di dalam kubur. Kita akan menyesal di mahsyar kelak. Sebab apa? Sebenarnya pahala ganjaran sedekah ini bukan disediakan untuk orang-orang yang mampu, untuk orang kaya sahaja. Tetapi ia perlu dikejar, ia perlu diperjuangkan oleh semua golongan. Orang susah ke, orang miskin ke, orang senang ke, orang kaya ke. Bagi orang susah dan sahabat-sahabat Nabi, kebanyakannya orang susah, orang fakir miskin. Tetapi apabila mendengar hadis Nabi tentang sedekah, mereka mencari-cari, selak barang selak itu, cari dalam rumah apa yang dia boleh sedekah. Apa yang boleh sedekah walaupun dia sendiri miskin. Sebab dia tidak ada alasan, tak beralasan. Ya Rasulullah, aku ni pun cukup makan ya Rasulullah, gini-gini. Kan bila Sayyidatina Asma jumpa Rasulullah tetap berkata, wahai Asma, sedekahlah sedikit yang kamu mampu. Jangan kamu jadi bakhil wahai Asma. Kerana Allah akan menyempitkan rezeki bagi orang yang bakhil, orang yang kedekut. Subhanallah. Dan di sana ada hadis Nabi SAW. La yadkhulul jannah bakhil. Rasulullah SAW bersabda, tak masuk syurga orang-orang yang bakhil. Orang yang kedekut tak masuk syurga. Iaitu orang yang ada kelebihan harta. Ini ditujukan kepada orang yang ada kelebihan harta, namun masih lagi bersikap kedekut. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita lihat antara kedermawan, subhanallah, daripada Abdullah bin Zubair, suaminya sendiri. Masya Allah. Ini pengakuan daripada suaminya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dia berkata, tidaklah ku lihat dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Subhanallah. Oh, mohon maaf. Abdullah bin Zubair adalah anak dia. Anak saudara kepada Aisyah dan anak kepada Sayyidatina Asma. Abdullah bin Zubair menyebutkan, tidaklah ku lihat dua orang wanita
yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Kedermawanan Aisyah dan Asma berbeza. Aisyah lebih suka mengumpulkan sesuatu dahulu kemudian baru menginfakkannya. Manakala Asma lebih cenderung untuk bersedekah terus tanpa mengumpulkannya terlebih dahulu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya pun sebagai nama pun Asma kan, mudah-mudahan ada barakah lah nama saya sama dengan nama Sayyidatina Asma ni. Suka juga bersedekah, berinfak. Sahabat-sahabat sekalian, adik-beradik saya ada 10 orang. 7 orang nama semuanya daripada tokoh-tokoh. Antaranya adalah Asma, Aisyah, Khadijah, Asia, Ibrahim, Aminah. Itu nama adik-beradik saya. 6 orang nama tokoh. Kemudian ada nama Najihah, Muhammad Nasrullah, Abdul Hadi, Nabilah. Jadi 6 orang nama tokoh. Asma, Ibrahim, Asia, Siti Khadijah, Siti Aminah, Aisyah. Subhanallah. Bila saya tanya ibu ayah kan, antaranya kerana nak mengambil barakah. Memang nama-nama tu berat, nama-nama tokoh ni berat. Tapi ambil barakah. Dan perbincangan alim ulama juga mengatakan antara nama yang afdal, yang ada nama yang afdal untuk kita beri nama anak adalah tingkatan, ada kalau nama Abdullah sekian-sekian, dan nama-nama tokoh antara nama-nama pilihan yang afdal, maksudnya yang terbaik untuk diberikan kepada anak-anak. Bukan sebab nak dibanggakan tentang anak itu, tapi kita mengharapkan daripada nama tersebut adalah barakah, adalah sifat-sifat yang boleh diwarisi oleh tokoh-tokoh tersebut. Masya Allah. Jadi daripada kecil sebenarnya saya dipanggil Asma ni, Asmaul Husna. Daripada kecil orang panggil saya Asmaul Husna. Saya kata tak, saya Asma Harun. Macam itulah kan masa kecil. Asmaul Husna sebab nama Allah Asmaul Husna. Masya Allah, nama-nama Allah yang mulia. Asmaul Husna, nama-nama husna, nama-nama Allah yang mulia. Asma juga membawa maksud yang tertinggi. Jadi kalau hari ni ada orang jumpa saya, dia bawa baby, ada yang macam-macam lah. Ustazah, dia akan sebut, saya letak nama anak saya ni sempena nama Ustazah, mudah-mudahan anak saya jadi macam Ustazah. Saya selalu akan jawab, jangan niat jadi macam saya. Saya ni kamu tak nampak keburukan saya, aib saya, maksiat saya secara tersembunyi. Kan hanya Allah melindungi saja. Kalau Allah buka aib saya, sudah tentu tak ada orang yang suka dan sayang kepada saya. Tak ada orang yang akan kagumi saya. Kalau Allah buka aib, Allah buka keburukan saya. Tapi niatkanlah anak ini supaya menjadi seperti Asma binti Abu Bakar. Kenalilah Asma binti Abu Bakar. Tengoklah peribadinya, sumbangannya kepada Islam, kepada hijrah Rasulullah, keberaniannya, kedermawanannya dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, jika kita ada siapa yang sedang mengandung, nak beri nama anak, kita pilihlah kan. Aisyah, Asma, Fatimah, dan kami juga bila memilih nama anak, semuanya adalah nama-nama tokoh. Mengambil iktibar daripada itu. Anak saya yang pertama Atikah. Atikah adalah seorang, bukan seorang ya. Di zaman Rasulullah ada beberapa orang sahabat Nabi yang bernama Atikah. Tak silap saya 3 orang. Ada salah seorang Atikah itu diberi gelaran isteri para syuhada. Subhanallah. Sebab apa? Atikah ni mula dia menikah dengan seorang sahabat Nabi ni. Kemudian setelah sahabat meninggal kan, adalah sahabat Nabi yang lain pula jadi suami dia, meminang dia. Kemudian dah nikah beberapa ketika, ada yang berapa bulan saja, pergi berperang, meninggal lagi. Sampai 3 kali Atikah di zaman Rasulullah ni, sahabat Nabi ni, kematian suami. Sampailah Atikah ni kata, bila dia dipinang lagi setelah 3 kali dia bernikah, suami dia selalu syahid di medan perang, dia kata cukuplah aku menangisi kematian suami-suamiku. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan ada lagi beberapa tokoh yang bernama Atikah di zaman Rasulullah. Anak sulung saya nama Atikah. Yang kedua nama Luqman. Kita tahu Luqman juga tokoh. Dia di dalam Al-Quran menceritakan tentang Luqman. Ada yang mengatakan Luqman ini salah seorang Nabi, ada kata tidak. Jadi ada nama surah Luqman juga tokoh. Anak yang ketiga iaitu Maisarah. Okey, Maisarah, satu ambil nama Sarah, iaitu sempena isteri Nabi Ibrahim AS. Kemudian Maisarah juga adalah di kalangan sahabat Nabi. Ia merupakan pembantu kepada Sayyidatina Khadijah. Kan ketika Sayyidatina Khadijah
melakukan bisnes dan Sayyidah Khadijah mengutuskan Maisarah ini untuk menemani Rasulullah melakukan bisnes ke Mekah, ke Madinah. Ke Madinah ataupun ke Syam. Minta maaf. Jadi Maisarah ni nama lelaki sebenarnya, bukan perempuan. Dalam sejarah ini Maisarah adalah seorang lelaki. Peliklah pula kalau yang teman Rasulullah yang ikut pergi bisnes tu, ni bisnes Khadijah sangat hebat. Kita tahu Sayyidah Khadijah adalah teknokrat, bilioner, kan, triliuner di zaman tersebut, sampai digelar At-Tahirah, wanita yang suci. Kan, sebab keturunannya pun memang jutawan, dan Sayyidah Khadijah seorang wanita yang bijak menguruskan harta, menguruskan perniagaan, sampai dikatakan bila berlaku musim perniagaan ekspor import berlaku, ketika barang dagangan Sayyidatina Khadijah ibunda kita nak ekspor ke luar negara. Itu hebat tu, ekspor ke luar negara. Dikatakan kabilah Sayyidatina Khadijah menyamai seluruh kabilah di Mekah. Maksudnya kalau seluruh kabilah di Mekah ada lebih kurang dalam 1,000 contohnya. 1,000 ni kabilah satu-satu. Tapi Sayyidatina Khadijah punya grup menyamai seluruh ni. Maksudnya yang terbesar. Dan ketika itu Sayyidatina Khadijah dah buat pun konsep macam kita sekarang, macam dropship tu lah. Maksudnya siapa yang orang susah yang tak ada modal, Sayyidatina Khadijah beri barang, kemudian barang ini diniagakan, nanti bila pulang bawa balik keuntungan, nanti dapat upah. Macam tu lah. Jadi hebat Sayyidatina Khadijah, ibunda kita sangat hebat. Ketika Sayyidatina Khadijah antaranya yang datang untuk meniagakan barangan Sayyidatina Khadijah adalah Nabi Muhammad SAW ketika ini masih muda. Umur dalam 25 tahun kan. Umur dalam 24 tahun, sebelum 25 lah. Jadi apabila pulang daripada berniaga kan, Rasulullah bawa balik pulangan yang sangat lumayan, hasil daripada kebijaksanaan dan juga kejujuran Rasulullah berniaga. Masya Allah, Sayyidah Khadijah merisik kan cerita daripada Maisarah, bagaimana Muhammad tu berniaga dan sebagainya. Jadi itu nama tokoh jugalah Maisarah. Itu anak saya keempat. Anak saya yang kelima namanya lepas Maisarah, Imran. Subhanallah. Jadi Imran juga adalah nama tokoh. Ada surah dalam Al-Quran, Alil Imran, cerita tentang Imran. Subhanallah. Kemudian itu nama yang kelima. Anak saya yang keenam namanya adalah Safwan. Subhanallah, Safwan. Safwan adalah sahabat Nabi, yang mana sahabat yang Nabi tugaskan bila berlaku perang, dia akan berkawal di hujung. Dan kalau siapa ingat kisah hadisul ifki, kisah Rasulullah Sayyidatina Aisyah difitnah bersekedudukan, itulah dengan sahabat Nabi, iaitu yang bernama Safwan. Masya Allah. Dan anak yang terakhir, anak bongsu kami, iaitu namanya Fatimah, ya, Sayyidatina Fatimah, nama anak Rasulullah. Raihanah tertinggal. Anak yang keenam adalah Raihanah. Masya Allah. Anak yang keenam tertinggal, ketujuh terus yang Raihanah. Anak yang keenam kami namanya Raihanah. Masya Allah. Raihan maksudnya kegembiraan. Raihanah kegembiraan. Memang seorang yang sangat happy go lucky. Raihanah ni senyum, seronok, jenis yang aktif, jenis yang ceria, periang. Raihanah ni periang. Saya kata, ya Allah, kenalah dengan nama Raihanah ni. Sebab nama dia, maksud Raihan, kegembiraan, keriangan. Jadi dia seorang yang sangat periang. Masya Allah, Raihanah sangat periang, ceria, cute. Masya Allah. Dia suka buatkan kita ketawa, kami, suami isteri, macam keletah. Dia tu sekarang umur Raihanah dah 3 tahun lebih. Jadi Raihanah adalah nama di kalangan sahabat Nabi juga. Masya Allah. Ada wanita di zaman Rasulullah yang bernama Raihanah, ada kisah-kisah Raihanah. Jadi masa saya cari mana nama-nama tokoh, saya jumpa nama Raihanah. Masya Allah, subhanallah. Kenapa? Oh, siapa? Ya, ramai tahu, terlupa nama anak. Masya Allah, Raihanah. Kemudian anak yang ketujuh adalah namanya Fatimah. Subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, saya perhatikan contoh kan, masa saya dapat anak yang pertama, tak payah cerita sikit, Atika ni aktif sangat. Kan? Lasak walaupun perempuan. Lompat sana, lompat sini. Kalau kedai makan tu, hampir semua meja makan dia pergi. Dia kita tegur orang, dia ramah. Dia kita tegur orang tu, tegur orang ni. Kadang kita rasa macam malu lah nak pergi makan kedai makan, nanti anak kita sepah. Padahal baru seorang masa tu kan. Lepas tu dapat Luqman. Luqman pun lasak juga. Lepas tu saya kata, Ya Allah, pemudahkanlah anak ketiga ni, ya Allah kan. Pertama lasak, anak kedua lasak. Lepas tu bila cari-cari nama, Maisarah. Maisarah maksud dia kemudahanku.
Maisarah maksud dia kemudahan. Masya Allah. Masa tu saya kata, ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Mudah-mudahan anak ini memudahkan. Sebab rapat-rapat anak ni, setahun-setahun seorang ni. Masya Allah. Kemudian, Maisarah, subhanallah, sesuai dengan namanya dan maksudnya kemudahan. Dialah anak yang paling mudah. Masya Allah. Bersalin tu biasalah sakit. Tapi kan, sampai peringkat, budak ni tak nangis ke? Orang tengok pelik. Tak nangis ke? Diam. Kau letakkan? Diam. Ketara sangat mudah membesarkan Maisarah ni. Sampai ajaib lah. Letak diam. Tak nangis. Duduk diam. Lepas tu kalau duduk atas ni pun diam. Atas walker. Atas atas kasit. Diam. Kalau anak yang lain menggelupur atas kasit. Menggelupur sampai muntah-muntah lah. Saya ingat kalau anak yang sebelum tu dia marah letak atas kasih, kita nak pergi kerja kena letak atas kasih kan baby. Dia punya marah tu sampai dia muntah. Sebab dia nangis-nangis. Tapi yang ni diam. Sampai kata, budak ni. Pengasuh dia kata, senang jaga Maisarah ni. Diam, tak nangis. Dia cuma bunyi sikit-sikit je. Susah nak dengar suara dia menangis. Jadi, subhanallah tuan-tuan puan-puan sekalian, sebenarnya nama ni mempengaruhi anak-anak kita. Kalau kita tak nak pilih nama-nama tokoh, tak apa. Tapi perhatikan maksud, biar maksudnya maksud yang baik. Masya Allah. Dan kita, ibu ayah, tolong panggil nama anak kita dengan nama tersebut. Bukan saya kata salah, tak salah. Panggil nama Along, Abang, Kakak, Adik, Kak Ngah, Kak Lang, Kak Teh, Kak Cik. Tak ada masalah tuan-tuan puan-puan sekalian. Itu macam budaya masyarakat Melayu kita. Tetapi kalau nak ambil barakah daripada nama, kita dah bagi nama tu contoh Azizah, maksudnya yang mulia, ataupun Halimah yang lembut, ataupun kita sebut nama apa, Husna yang mulia. Sebaiknya ibu ayah panggil nama anak ini dengan nama yang diberikan. Sebab panggilan ibu ayah ini satu doa. Saya ada 10 orang adik-beradik dan memang ibu ayah memang panggil nama anak full. Asma, Ibrahim, Najihah. Tak ada nama ujung-ujung. Tapi kami adik-beradik panggil nama ujung-ujung. Kak Ha, Eng. Ibrahim jadi Eng. Abdul Hadi panggil Hadi. Okeylah. Lepas tu Aisyah panggil Esoh contoh. Siti Khadijah. Maksudnya kami adik-beradik, sama-sama adik-beradik tak panggil penuh. Tapi kami belajar daripada ibu ayah memang panggil nama anak penuh. Mesti panggil penuh. Khadijah. Nabilah contohnya. Kan Nasrullah, Nasrul. Jadi bila ditanya, ya ibu ayah kata sebab dah pilih nama anak tu baik, dah bagus maksud dia. Jadi bila ibu ayah ulang, mudahan barakahlah nama tersebut. Kan jadi doa. Jadi subhanallah tuan-tuan puan-puan sekalian, kita nak fikir nama anak tu berbulan-bulan kadang. Daripada start mengandung 1 bulan, 2 bulan. Belum mengandung lagi dah fikir dah kan. Sedapnya nama ni. Bila dah beri, bila anak tu mula membesar, panggil adik, kakak, abang. Jadi rugilah tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab kita akan dipanggil dengan panggilan apa yang kita panggil di dunia. Itu di antara perbincangan ahli ulama. Sebab itu Rasulullah SAW dia tidak tukar nama sahabat-sahabat yang masuk Islam, yang maksudnya tak elok sebelum Islam. Nabi Muhammad tak tukar. Cuma Nabi Muhammad SAW memberikan gelaran yang baru dan dipanggilkan dengan gelaran tersebut. Sebab kita akan dipanggil di masyarakat kelak dengan nama-nama kita yang dipanggil di dunia. Maka biarlah kita memanggil anak kita dan membahasakan diri kita dengan nama-nama yang baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Nama adik saya ada nama Nabilah. Kalau nama adik-adik saya, yang pertama Najihah, Asma, Ibrahim. Kemudian Aisyah, Abdul Hadi, Asiyah dulu. Asiyah, Abdul Hadi, Siti Khadijah, Siti Aminah, Muhammad Nasrullah dan Nabilah. Itu 10 orang adik-adik saya. Kalau anak saya 7 orang yang saya sebut tadi. Okey, subhanallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebenarnya dah habis dah ni masa kita ni. Jadi kesimpulan daripada kisah Sayyidatina Asma, kita ambil pengajaran akan keberaniannya, akan kedermawanannya, antaranya itu tentang bab bersedekah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allahu akbar. Orang yang suka bersedekah, memberi infak, orang yang tidak akan berduka cita dalam hidupnya. Kalau ada ujian pun
dia cepat-cepat, subhanallah, terubat. Dia cepat-cepat kuat. Okey, cuba kita lihat firman Allah ini. Orang-orang yang mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang, secara sembunyi ataupun terbuka, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian tidak baik terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berduka cita. Subhanallah. Tapi yang penting ikhlas. Saya ulang lagi sekali. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Allah berfirman, sesiapa, iaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya ataupun mendermakan hartanya pada waktu malam atau siang. Maksudnya tak kisahlah tengah tidur ke, siang ke, malam ke, dengan cara sulit, maksudnya dengan cara tersembunyi ataupun terbuka secara terang-terangan. Kan, tak semestinya kita kata, menunjuk-nunjuk, mendema, lepas tu ambil gambar, tunjuk, mendema, kemudian wawarkan, kan, dan sebagainya. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian, yang penting hati ketika memberi itu ikhlas, dan mungkin tujuan dipertontonkan itu ada tujuan-tujuan tertentu. Kalaulah kita NGO, memang kita kena perlihatkan supaya orang percaya, supaya penyumbang tahu ke mana saluran yang diberikan. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa kelebihan orang yang suka bersedekah? Siang malam, secara senyap-senyap kita buat juga, secara terbuka ada juga kita buat. Maka mereka beroleh pahala di sisi Allah. Pertama, dapat pahala ganjaran. Yang kedua, tidak ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Orang yang kuat bersedekah, yang suka membelanjakan hartanya, dilindungi oleh Allah daripada keburukan. Sama ada penyakit, sama ada wabak, racun, sihir, apa-apa keburukan. Subhanallah. Serta mereka pula tidak berduka cita. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah mengangkat hatinya, memberi kekuatan. Subhanallah, nama anak saya Muhammad Ilham, tapi telah kembali pada penciptanya 3 minggu lepas. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dengan anak kita, dengan orang yang kita sayang. Masya Allah. Subhanallah. Baiklah, yang terakhir, sedekah menghapuskan dosa seperti air memadam api. Masya Allah. Okey, perhatikan ya sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Sabda Nabi SAW, laqad sa'altani an azim wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu alaihi ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an wa tuqimu salah wa tu'ti zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baiti summa qala ala adulluka ala abwabil khair asawmu junnah wa sadaqatun tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Subhanallah. Okey, sabda Nabi SAW, demi Allah, sesungguhnya kamu telah bertanya padaku sesuatu yang besar. Sesungguhnya ia memang mudah bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah padanya. Kamu menyembah Allah tanpa menyekutukan sesuatu dengannya, menikah semayang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah. Kemudian baginda bersabda lagi, tidakkah kamu mahu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa itu perisai, sedekah memadamkan dosa seperti mana air memadamkan api. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk terakhirnya saya nak cerita sikit tentang kedermawanan ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Aisyah diberikan sejumlah duit yang banyak, hadiah daripada pembesar, begitulah. Kan? Mungkin ufti hadiah dan sebagainya. Ini setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah memanggil al-fuqara wal masakin, kan, yang berada di lorong-lorong, orang miskin, du'afa, orang-orang lemah. Lalu dia pun bagi. Lebih kurang dikatakan diberikan 80,000 dinar. Ada kata 100,000 dinar. Satu jumlah yang besar. Dinar ini mata wang emas. Kalau 80,000 dinar zaman sekarang juta-juta, tuan-tuan puan-puan sekalian. Juta-juta yang diberikan kepada Sayyidatina Asma. Masya Allah, Allahu Akbar. Lalu diberikan kepada Sayyidatina Aisyah. Lalu Aisyah pun memanggil orang fakir miskin, kemudian ada pembantu Aisyah yang turut membantu. Aisyah pun sedekah, panggil sedekah, sehingga tidak meninggalkan 1 sen pun kepada Sayyidatina Aisyah. Lalu pembantunya bertanya, wahai Aisyah, kenapa kamu tak simpan sedikit untukmu, wahai Aisyah? Lalu Aisyah bertanya, kenapa? Wahai Aisyah, kamu berpuasa, wahai Aisyah, sedangkan kamu tidak ada apa-apa makanan untuk berbuka, wahai Aisyah. Allahu Akbar. Selepas itu Aisyah pun berkata kepada pembantunya, kenapa kamu tidak mengingatkan aku tadi?
Jika kamu mengingatkanku, nescaya aku akan menyimpan sedikit untuk membeli makanan. Masya Allah. Maksudnya sifat kedermawanan Aisyah ini terlalu hebat. Sehingga kan Aisyah ketika memberikan, dia langsung tidak fikir pasal dirinya. Tak fikir. Tak adalah masa bagi tu kan, letak awal-awal. Okay, ni untuk belanja seminggu aku. Tak. Sedangkan di rumah dia pun tak ada makanan. Dan pembantu Aisyah menceritakan ketika itu Aisyah memakai pakaian yang bertampal berbelas-belas tampalan. Sahabat-sahabat, baju kita kalau koyak memang kita tak buat dah. Kita tak adanya jahit, tampal kan. Kalau koyak berlubang. Kalau koyak bahagian jahit, yelah kita jahit balik. Tapi kalau dah buruk sampai rapuh, sampai berlubang, kita tak tampal tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita mungkin buat kain buruk. Tetapi bagaimana kan dalam keadaan Sayyidatina Aisyah, dia sangat berjimat. Subhanallah, pakaian yang dia pakai mungkin berapa helai saja. Dan mungkin pakaian yang berapa helai, 2-3 helai itulah yang diulang-ulang pakai. Kan daripada hari ke hari sehingga dah rapuh. Kemudian dia tampal-tampal. Dia tak, bila dia dapat duit yang banyak sampai beratus dinar sekalipun, dia tak fikir untuk diri je ambil sikit, beli baju yang baru ke, ambil sikit untuk sekadar makan, sedangkan dia berhak ke atas duit tersebut. Tapi bila dia bersedekah, dia langsung tak fikir dirinya. Dia sampaikan, dia sedekah. Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Akhirnya apa yang dia perolehi, subhanallah, Allah berikan dia ganjaran yang besar kan di syurga Allah berupa nikmat-nikmat yang tiada henti. Masya Allah, saya tengok ada satu soalan, boleh ya saya ambil? Ustazah, kalau orang tu suka sangat sedekah, selalu bersedekah dan senyap-senyap, tak heboh pun, tapi dia tak solat, bagaimana ya? Macam mana nak nasihatkan dia? Okey, bagi orang yang banyak melakukan sedekah tapi tak solat, solat adalah tiang agama. Saya jawab soalan ni je satu. Solat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, solat adalah tiang agama. Faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan solat ibarat yang mendirikan agama dan kehidupannya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan solat, tak solat, ia meruntuhkan agama. Bahkan ada hadis Nabi SAW, tarku bainal iman wal farqu, perbezaan bainal iman wal kufr as-salah. Yang membezakan antara iman dan juga kekufuran adalah solat. Subhanallah. Sebab itu alim ulama membahaskan tentang kedudukan orang yang sengaja meninggalkan solat. Boleh dikenakan hukuman hudud. Ada yang dikatakan boleh dikenakan hukuman ta'zir. Kemudian ada yang mengatakan bahawasanya dia telah pun kufur. Maksudnya dia terkeluar daripada Islam. Dia bukan orang beriman. Bahkan ada lagi perbincangan ulama yang lain betapa besarnya dosa meninggalkan solat. Subhanallah. Jadi kita tak boleh kata orang yang tinggalkan solat tu murtad, tak boleh sebut begitu. Tetapi imannya ketika dia tidak menunaikan solat tercabut. Dan solat ni ibarat seperti akaun bank, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita kan kalau ada duit 1 juta, kita pergilah ke bank. Kita kata saya nak simpan duit 1 juta. Lepas tu bank ni pun jawab, boleh nak simpan 1 juta tapi kena buka akaun dulu. Alah, awak ni berkira nak buka-buka akaun, nak isi borang, nak bagi IC bagai apa. Mudahkan je lah. Saya bawa banyak ni 1 juta. Kalau saya masuk kredit kan, maksudnya saya buat masuk dalam bank tuan ni, tuan juga yang untung. Saya pun tak nak guna duit ni. Tuan buatlah melabur ke apa. Saya bawa 1 juta ni. Tak boleh tuan. 1 juta ke 100 ke, kena ada akaun. Bila ada akaun, tuan boleh masuk. Akaun ni nak buka syarat-syarat sekian. Subhanallah. Ibaratnya begitulah tuan-tuan puan-puan sekalian. Solat ni ibarat akaun pahala. Kalau kita solat, maka pahala lain pun masuk. Sedekah masuk, puasa masuk, sekian masuk. Tetapi kalau kita tidak solat, bagaimana pahala nak masuk kalau tak ada akaun pahala? Masya Allah. Sebab itu disebutkan dalam hadis Nabi, solat adalah amalan yang pertama akan dihisab. Jika solatnya diterima, maka dia selamat. Kan, dia selamat. Amalan lain diterima. Namun jika solatnya bermasalah, solatnya tidak ada, maka tertolak amalan, maka celakalah dia. Itu hadis yang sahih. Amalan yang pertama, awwalu ma yuhasabu. Amalan yang pertama yang akan dihisab di mahsyar kelak adalah solat. Jika solatnya diterima oleh Allah, solatnya selesai, maka selamatlah dia. Maksudnya ke syurgalah dia. Namun jika solatnya itu ditolak, kan solatnya itu ada masalah, apatah lagi tak solat, maka Nabi SAW sebut, maka rugilah, celakalah dia, soalnya dia akan dihumbang ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kalaulah kita tak mampu bersedekah,
kita tak mampu nak puasa sunat, kita tak mampu nak buat solat sunat, kita tak mampu nak banyakkan zikir, tak mampu nak buat banyak kebaikan, nak mencegah kemungkaran tak kurang. Kita jagalah solat fardu yang 5 tu. Jaga betul-betul. Jaga di awal waktu. Tunaikan dengan tenang, tunaikan dengan lemah lembut, jangan tergesa-gesa, jangan solat laju. Sebab solat laju adalah ciri-ciri solat yang ditolak. Ditolak maksudnya kemungkinan tak sah. Kedua, solat yang laju menunjukkan ciri-ciri solat dalam keadaan tidak tenang, maksudnya solat dalam keadaan lalai. Kan, berkejar-kejar untuk kejar apa? Kejar dunia. Sedangkan itu waktunya dia bersunyian dengan Allah, berbicara dengan Allah, waktunya simpulan kasih dan cintanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kalau kita tak mampu nak jaga yang lain, aurat pun tak mampu nak jaga lagi, masih lagi kita rasa macam nak bergaya, pakai gitu gini. Tak apa tuan-tuan puan-puan sekalian. Bukan kita kata, tak tutup aurat buat apa solat. Tak. Solatlah. Solat jaga 5 waktu. Sebab sifat solat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah kamu daripada perbuatan keji dan munkar. Walaupun anda masih maksiat, masih lagi ketagihan pornografi. Ini ramai yang tanya saya, ketagih pornografi. Perempuan pun ramai yang ketagih pornografi. Allahu Akbar. Sebab banyak faktor tuan-tuan puan-puan sekalian. Banyak faktor. Okey. Lepas tu dia kata, ustazah macam mana? Saya kata jaga solat, buat solat di awal waktu, insya-Allah lama-lama Allah akan berikan kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Ustazah, saya sekian-sekian, saya buat maksiat ni. Ustazah, saya masih tak kuat nak berhijrah gini-gini. Saya kata tak apa. Yang penting kamu jaga solat. InsyaAllah satu hari kamu solat-solat, lama-lama kamu akan kuat untuk meninggalkan maksiat. Kamu akan kuat untuk hijrah. Tapi ada orang kata, ustazah, baik tak payah solat. Kalau tak tutup aurat, baik tak payah solat. Kalau gini-gini. Tak. Solatlah, itu perisai utama kita. Namun kalau kita buat amalan lain tapi tak solat, itulah kerugian yang sebenar-benarnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, di situ begitulah perkongsian kita pada malam ini, bercerita tentang seorang wanita tokoh Seri Kandi, iaitu Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Masya Allah, mudah-mudahan mendapat manfaat. Saya mohon maaf salah dan silap tuan-tuan puan-puan sekalian. Terima kasih kepada semua. Masya Allah, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Ada perkongsian lagi yang bertajuk Jalan ke Syurga. Esok ada perkongsian dianjurkan oleh satu pihak yang bertajuk Jalan ke Syurga. Saya akan berkongsikan beberapa jalan ke syurga. Jadi janganlah pula kita tak mampu nak tempuh semua jalan ke syurga. Mungkin kita boleh pilih mana jalan kita boleh tempuh. Kan ada, mungkin kita akan berkongsi 10 jalan ke syurga. Jadi kita tak mampu nak tempuh semua, mungkin kita pilih 1, 2, 3 jalan dan kita pegang betul-betul jalan menuju ke syurga Allah ini. Jadi perkongsian itu adalah pada esok hari, insya-Allah pukul 8.30 pagi. Okey, perkongsian tersebut 8.30 pagi hingga 9.30 pagi, 1 jam saja. 8.30 9.30, tajuknya adalah Jalan menuju ke syurga. Subhanallah. Sekian, jangan lupa baca Al-Mulk. Sebelum tidur baca 3 qul, baca ayatul kursi, ambil wuduk, kemudian tidurlah. Kalau kita meninggal dunia, mudah-mudahan dalam husnul khatimah. Siapa yang bersiap sedia untuk tidur, iaitu mati sementara, insya-Allah dia juga akan bersiap sedia untuk mati yang kekal selama-lamanya, untuk mati yang sebenar-benarnya. Kita nak tahu kita ni orang bersedia tak untuk mati yang sebenar-benarnya, mati yang betul-betul tu, meninggal dunia. Kita tengok bagaimana keadaan kita menghadapi kematian sementara. Jadi sunnah Nabi sebelum tidur baca Al-Mulk. Kalau rajin bacalah As-Sajadah, sebab sunnah Nabi baca 2 surah ni. Tak kuat baca Al-Mulk saja pun tak apa. Kemudian Nabi baca 3 qul, Nabi tak ada tangan, Nabi baca, kemudian Nabi akan menyapu ke seluruh tubuh. Itu sunnah Nabi tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan sunnah Nabi sebelum tidur Nabi akan baca, Nabi baca apa ni? Nabi baca, Nabi mengambil wuduk. Subhanallah. Dan Nabi berpesan kepada Sayyidatina Fatimah, ketika Sayyidatina Fatimah meminta bantuan ataupun seorang pembantu, Rasulullah berkata, wahai Fatimah, maukah kamu aku ajarkan kamu satu amalan yang lebih baik daripada seorang pembantu, iaitu bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 33 kali sebelum tidur. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau hari ini hari yang menyedihkan. Tadi ada yang ramai kata, ustazah hari ini hari yang sedih, ustazah saya down hari ini, ustazah saya kecewa. Sesedih apapun cerita hari ini, saya pun ada cerita yang sedih membuatkan saya terduduk. Sesedih apapun, sekecewa apapun kehidupan kita hari ini, sudahilah dengan kesudahan yang terindah. Subhanallah. Baca Al-Mulk, ambil wuduk,
3 kul, kemudian zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian kita tidurlah. Kita tidur dengan rahmatnya, dengan redanya. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah kita juga orang yang bakal bersedia menghadapi kematian yang sebenar, sebab kita bersedia dengan kematian yang sementara, iaitu tidur. Selamat malam semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Masya Allah. Minta maaf ya. Banyak soalan yang saya tak jawab. Masya Allah. Mana nak end?